Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam siri ketiga pecutan SPM bahagian ketiga yang bertajuk Dosa-Dosa Besar. Dosa-dosa besar pada siri yang ketiga dan bahagian ketiga ini akan membincangkan tentang yang pertama, lari dari medan perang, yang kedua, riba, yang ketiga, makan harta anak yatim, yang keempat, mencuri dan merompak, dan yang kelima, menipu dan berbohong, dan yang keenam, menderhaka kepada ibu bapa. Marilah kita membincangkan dari segi maksud dan hukum. Lari dari medan perang. Lari dari medan perang ialah meninggalkan medan perang ketika sedang menentang musuh-musuh Allah. Okey, yang kedua, perang jihad. Perang jihad ialah peperangan antara orang Islam dengan orang kafir harbi bagi mempertahankan Islam. Makan harta anak yatim. Anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh. Hukum di dalam Al-Quran ialah menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala. Riba. Riba ialah faedah atau pertambahan dalam urusan pinjaman, hutang dan sebagainya. Jenis-jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama, riba al-fad dan juga riba an-nasyah. Riba al-fad ialah pertambahan sebab pertukaran barang sama barang. Okey, kerana nilai barang adalah tidak sama. Contoh, beras dan tepung berbeza. Yang kedua, riba an-nasyah, pertambahan kerana menangguhkan tempoh bayaran. Okey, hukumnya haram. Okey, yang ketiga, mencuri dan merompak. Mencuri dan merompak mengambil hak orang lain secara sembunyi yang diambil di tempat simpanannya tanpa izin. Manakala merompak, mengambil hak orang lain secara kekerasan. Okey, yang disimpan di tempat simpanan yang diambil tanpa izin. Okey, mencuri mengambil secara sembunyi, merompak mengambil secara kekerasan. Okey, kalau mengikut hukum hudud dan sabit kesalahan, hukumannya ialah potong tangan. Okey, manakala menipu dan berbohong. Okey, menipu dan berbohong iaitu melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Okey, hukumannya haram dan berdosa besar. Okey, manakala menderhaka kepada ibu bapa, haram menyinggung perasaan ibu bapa walaupun dengan perkataan contohnya ingkar nasihat ibu bapa, tidak mempedulikan kebajikan ibu bapa, mengherdik ibu bapa, apalagi sekarang banyak kes sanggup membunuh ibu bapa, sanggup menendang ibu bapa dan sebagainya. Faktor, sebab dan punca. Tiga perkara berbeza perkataan tetapi sama maksud. Okey, seperti mana siri-siri yang sebelum ini saya telah mengingatkan tentang kata kunci bagi faktor, sebab dan punca yang sesuai dengannya. Okey, kata kuncinya ialah IKT. IKT. Okey, I ialah lemah iman, K kurang didikan agama, T terpengaruh. Okey, kita lihat satu per satu. Lari dari medan perang. Faktornya ialah keimanan yang lemah terhadap pertolongan Allah. Yang kedua, gerun dengan kekuatan musuh. Yang ketiga, takut cedera atau terbunuh. Okey, tidak meyakini dengan hari akhirat. Okey, makan harta anak yatim. Kenapa mengambil harta anak yatim? Kerana lemah iman, tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, kurang didikkan agama. Yang ketiga, kurang memiliki sifat kasih sayang kepada kanak-kanak. Lebih mementingkan harta daripada menyayangi kanak-kanak. Okey, riba. Terpengaruh dengan kemewahan
nia, sanggup melakukan apa sahaja. Okey, yang kedua, hidup dalam kemiskinan. Okey, oleh itu ada hadis yang mengatakan bahawa kemiskinan boleh membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, sifat tamak dan ingin mengaut keuntungan dengan cepat. Okey, oleh itu riba banyak memusnahkan sesuatu organisasi ya. Okey, mencuri dan merompak sama dengan riba. Okey, menipu dan berbohong juga faktornya sama dengan riba. Okey, menderhaka kepada ibu bapa. Okey, menderhaka kepada ibu bapa faktornya ialah lemah iman, tidak mengamalkan ajaran Islam, kurang didikan agama, kurang memiliki sifat kasih sayang kepada kanak-kanak dan menganggap ibu bapa sebagai satu bebanan. Okey, kalau ingin dilihat pengorbanan ibu bapa tidak mengira wang harta dan sebagainya. Okey, sanggup berkorban demi anak-anak. Hikmah diharamkan dosa-dosa besar tadi di dalam Islam. Okey, yang pertama kita lihat lari dari medan perang. Okey, kenapa diharamkan? Kerana ingin memantapkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, meyakini janji-janji Allah itu adalah pasti. Okey, dan yang ketiga, meyakini hanya alam akhirat yang tinggal dan kekal abadi. Okey, manakala makan harta anak yatim pula, kenapa diharamkan? Yang pertama, mengelakkan pergaduhan dan terputus silaturahim. Okey, yang kedua, mengelakkan penindasan terhadap anak yatim, dan yang ketiga, membela kehidupan anak-anak yatim agar hidup lebih tenang dan selamat. Okey, manakala riba, mencuri, merompak, menipu dan berbohong mempunyai faktor yang sama, hikmah yang sama. Yang pertama, mengelakkan pergaduhan dalam masyarakat. Yang kedua, mengelakkan penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin. Dan yang ketiga, melahirkan sifat tolong-menolong di dalam masyarakat. Okey, manakala menderhaka kepada ibu bapa, hikmahnya adalah untuk memartabatkan kedudukan ibu dan bapa. Okey, yang kedua, anak-anak menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa yang telah dicurahkan kepada mereka sejak mereka dalam kandungan lagi. Okey, dan yang ketiga, anak-anak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan ibu bapa. Cara, usaha atau langkah adalah perkataan atau maksud yang memberi maksud yang sama. Okey, mari kita lihat apakah cara, usaha dan langkah yang perlu diambil. Okey, jika soalan meminta menangani pada diri dalam sesuatu perkara. Okey, ingat kata kunci MTB. Okey, M ialah mendalami ilmu agama. Kita perlu mendalami ilmu agama agar dapat mengetahui ajaran Islam yang sebenar. Okey, yang kedua, T tidak bergaul dengan rakan yang berakhlak buruk supaya kita tidak terjerumus ke lembah dosa-dosa besar. Okey, yang ketiga ialah B, berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada terlibat dengan dosa-dosa besar. Apabila soalan bertanyakan tentang cara, usaha atau langkah kita dalam bentuk terangkan, maka kita perlu menambah huraiannya. Okey, diharap pelajar memahaminya. Okey, kita lihat pula cara, usaha, langkah. Jika soalan meminta langkah menangani pada masyarakat atau secara umum dalam sesuatu perkara negatif. Okey. Yang pertama ialah memberi nasihat atau motivasi. Yang kedua, ajak mereka melakukan kebaikan atau hadir majlis ilmu atau ceramah atau mengajak mereka berjumpa dengan guru. Okey, yang ketiga, laporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, sebagai jawapan tambahan, okey, kita boleh memberikan mereka didikan agama secara personal coaching. Okey, yang kedua,
sekiranya kita memegang sebarang jawatan, kita boleh mengenakan tindakan undang-undang kepada pesalah. Okey, kemudian seterusnya, ibu bapa perlu mengawal pergaulan anak-anak dan mengenali rakan-rakan mereka supaya masalah dosa-dosa besar ini dapat diatasi. Okey, jangan lupa pelajar kata-kata kunci bagi cara, usaha dan langkah terhadap masyarakat ini. Kata kuncinya ialah LAN, iaitu LAN. Okey, kita lihat kesan, akibat dan implikasi. Okey, jika melakukan dosa besar merujuk kepada masyarakat, agama atau negara atau keluarga. Okey, apakah kesan dia? Ingat kata kuncinya terlebih dahulu, #M, hari-hari makan. Okey, kata kunci yang pertama, masyarakat akan menjadi huru hara. Okey, kerana apa? Kerana sifat suka mencuri, merompak, menipu, berbohong menyebabkan huru hara. Okey, masyarakat menjadi tidak tenteram. Okey, yang kedua, masyarakat dipandang hina. Okay, bukan masyarakat sahaja dipandang hina, malahan agama Islam juga akan dipandang hina kerana tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Okey, dan yang ketiga, masyarakat akan menjadi mundur. Okey, terutamanya riba. Apabila riba, masyarakat dah malas nak kerja, jadi menyebabkan tidak ada tenaga kerja yang mahir, okay, dan tidak ada tenaga kerja yang ingin membuat yang terbaik. Okey, kemudian jawapan tambahan. Yang pertama, akan menerima balasan neraka di akhirat kelak. Yang kedua, mencemarkan kesucian Islam. Dan yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Okey, kita lihat pula kesan, akibat dan implikasi merujuk kepada individu ataupun secara umum. Okey, kata kuncinya 3DJ. Ingat 3DJ. Okey, yang pertama, dimurkai, dibenci Allah dan Rasul. Okey, dapat dosa. Yang kedua, dapat dosa, diseksa di neraka. Okey, dan yang ketiga, jiwa tidak tenang. Okey, dan jawapan tambahan. Yang pertama, maruah diri tercemar. Yang kedua, tidak dipercayai orang lain. Dan yang ketiga, sukar mendapat kawan. Okey, terutamanya apabila kita berbohong, menipu. Okey, kawan-kawan pun melarikan diri daripada kita kerana kita tidak boleh dipercayai. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Good luck, try your best, do your best, be happy, la tahzan, Allah ma'ana. Semoga anda semua berjaya menghadapi peperiksaan SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.